Trump mencetuskan bencana untuk Tehran dan Moskow selepas Iran dan Rusia menguji kuasa Amerika di dua medan serentak. Diteluk dengan drone, ancaman dan rundingan nuklear di Eropah dengan drone Rusia mengenai bangunan kediaman di Galate, Romania di sempadan sensitif NATO. Pada hari Jumaat, 29 Mei 2026, Rumah Putih berdepan dengan perangkap berganda, tetapi Trump tidak masuk ke dalam perang mulut itu. Dia menahan diri daripada membuat kenyataan umum, membiarkan J.D. Vance menilai situasi diplomatik dan mengekalkan keputusan akhir mengenai sebarang perjanjian dengan Iran di tangannya sendiri. Bagi mereka yang faham tentang kuasa, ini adalah kawalan terhadap peningkatan konflik. Tehran mahu mendapatkan konsesi dengan menggunakan tenaga dan ketegangan ketenteraan. Moskow mahu melihat sama ada NATO akan bergegas ke Washington setiap kali berlaku provokasi. Apa yang mereka mahu uji? Kenapa Trump menahan diri daripada membuat kenyataan umum? Bagaimana Rumah Putih mengubah provokasi menjadi kerugian? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis semakin memuncak selepas pihak berkuasa Amerika Syarikat menyatakan bahawa Amerika Syarikat dan Iran hampir mencapai memorandum untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari, membuka semula Selat Hormuz dan memulakan perbincangan mengenai program nuklear Iran. J.D. Vance bercakap tentang kemajuan tetapi menjelaskan bahawa kelulusan bergantung kepada Trump. Di sinilah hakikat itu merugikan Tehran. Perjanjian itu masih bergantung kepada tanda tangan Trump. Rejim itu hanya sampai ke tahap di mana mereka perlu berunding kerana tekanan ketenteraan, sekatan dan risiko ekonomi telah menyempitkan ruang pergerakan mereka. Trump tidak kelihatan seperti presiden yang terdesak dalam pertikaian ini. Dia kelihatan seperti seseorang yang membiarkan orang lain bercakap sementara dia memegang keputusan. Vance menjadi penghubung. Para penasihat menguji syarat-syaratnya. Perbendaharaan memerhati minyak dan tentera mengekalkan kehadiran di rantau itu. Pilihan ini sukar, tidak memberikan kepada Iran perang total yang rejim itu ingin jual sebagai bentuk penentangan, tetapi juga tidak mengurangkan tekanan sebelum mendapat jaminan yang konkret. Ahli Parlimen Iran bercakap tentang garis merah, pengayaan uranium, kawalan ke atas Selat Hormuz dan penghapusan sekatan. Rejim itu tahu bahawa jika tidak menunjukkan ketegasan kepada penyokong dalaman mereka, mereka akan kehilangan otoriti di hadapan pengawal revolusi dan golongan yang lebih ekstrim. Sebab itu, Teheran bercakap dengan tegas di khalayak ramai dan pada masa yang sama berunding melalui saluran diplomatik. Kekuatan sebenar terletak pada siapa yang menentukan masa untuk menandatangani dan dalam kes ini, keputusan akhir masih berada di Washington. Trump tahu bahawa perang besar-besaran boleh menyebabkan kos meningkat mendadak. Tetapi dia juga tahu bahawa mengalah tanpa tekanan akan menyebabkan Iran mengulangi ugutan yang sama selepas itu. Jalan yang tegas ialah berunding dari posisi kuat, bukan dengan retorik yang indah. Sementara Tehran menguji Amerika, Moskow pula menguji kesabaran NATO di Eropah Timur. Drone Rusia telah mengenai sebuah bangunan apartemen di Galaksis, Romania semasa serangan terhadap Ukraine berhampiran sempadan. 2 orang cedera dan pihak berkuasa Romania berkata drone itu telah memasuki ruang udara negara tersebut sebelum mengenai bangunan itu. Romania ialah ahli NATO dan perkara ini memberi impak politik yang berbeza kepada kes tersebut. Ini bukan insiden yang jauh. Ia adalah satu provokasi di sempadan Pakatan Ketenteraan yang sangat bergantung kepada kepimpinan Amerika. NATO mengetam tindakan Rusia dan sekali lagi menegaskan akan mempertahankan setiap inci wilayah sekutunya. Jet pejuang F-16 Romania telah digerakkan. Trump tidak perlu memberi reaksi berlebihan terhadap setiap serangan drone. Apabila musuh menguji had, kesilapan adalah memberikan reaksi yang emosional, terbuka dan boleh dijangka. Moskow sangat memahami permainan ini. Dmitry Medvedev, tokoh tinggi Rusia, turut memprovokasi orang Eropah dengan mengatakan bahawa insiden dengan drone mungkin akan berterusan. Kenyataan ini menunjukkan cubaan Rusia untuk menormalkan pelanggaran dan menolak NATO ke dalam keadaan tegang yang berpanjangan. Trump tidak mendapat apa-apa dengan menanggung kebimbangan orang Eropah seorang diri. Jalan yang paling sukar ialah menuntut agar pakatan itu sendiri memperkukuhkan pertahanan anti-drone, melindungi sempadannya dan berhenti bergantung kepada Washington untuk setiap kecemasan. Fakta sejarah yang membantu memahami pendirian ini berlaku pada tahun 2001 apabila pesawat pengawasan Amerika EP-3 bertembung dengan jet pejuang Cina berhampiran Pulau Hainan dan anak kapal Amerika Syarikat telah ditahan oleh Cina.
George W. Bush tidak menjadikan krisis itu sebagai perang serta-merta di hadapan kamera. Washington memberi tekanan, berunding, memilih kata-kata dan membawa pulang anggota tentara. Perkara itu menunjukkan satu peraturan lama tentang kuasa. Sebuah kuasa besar tidak perlu menjerit untuk dihormati. Perbandingan dengan Eropa juga memberi kesan. Banyak negara Eropa mengecam Moskow dengan tegas, tetapi masih bergegas ke Washington apabila ancaman semakin hampir. Romania merasai kesan langsung daripada drone Rusia. Poland memantau sempadannya. Negara-negara Baltik meminta bala bantuan dan Jerman cuba membina semula struktur ketenteraan mereka. Trump melihat situasi ini dengan satu tuntutan yang jelas. Sekutu perlu bertindak sebagai sekutu, bukan sebagai pihak yang sentiasa bergantung. Pertahanan barat tidak boleh sekadar ucapan dalam sidang media dan bil yang dihantar kepada pembayar cukai Amerika. Di Timur Tengah, tuntutannya berbeza tetapi logiknya sama. Negara-negara Teluk mahukan kestabilan dalam laluan tenaga, Israel mahu mengekang kemajuan nuklear Iran, dan Iran pula mahu terus bertahan secara politik tanpa kelihatan seperti telah kalah. Trump menggunakan pertikaian ini untuk memaksa setiap pihak mendedahkan pendirian mereka. Jika mereka mahukan kelegaan, mereka perlu membuka laluan dan menerima kawalan sebenar. Jika Sekutu Arab mahukan kestabilan, mereka perlu membantu menyokong satu jalan keluar yang tidak memberi ganjaran kepada ugutan. Kehadiran Setiausaha Perbendaharaan di Rumah Putih menunjukkan bahawa krisis ini bukan sekadar isu ketenteraan. Minyak, inflasi, pengangkutan, insurans maritim dan keyakinan pelabur, semuanya terlibat dalam pakej yang sama. Trump tahu bahawa keputusan yang salah di Teluk boleh dengan cepat mempengaruhi harga petrol dan harga barangan di pasar raya. Oleh itu, strateginya perlu lebih berkepala dingin daripada kecoh. Menyerang secara impulsif mungkin akan menggembirakan para pengulas untuk beberapa jam, tetapi ia akan membuka ruang kepada krisis yang berpanjangan. Peringkat seterusnya akan menjadi penentu dan NATO perlu menunjukkan sama ada mereka mampu melindungi sempadan mereka sendiri tanpa bergantung kepada retorik Amerika setiap kali berlaku insiden. Sekarang, Teheran dan Moskow perlu berdepan dengan seorang presiden yang tidak mendedahkan corak tindak balasnya dan memaksa sekutu serta musuh bermain di bawah tekanan Amerika. Saya tentang NATO. Eu sou Milson Alves, internasional. Ini supaya yang lain boleh mendapat maklumat yang baik. Sebenarnya semua NATO telah dimaklumkan. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Alves.